COVID-19. Kenapa orang tu dapat lebih? Aku pun perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Al-Jibra. Hari ni hari ke-11 Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ni hari Sabtu 28 hari bulan 3 2020. Jam sekarang 4.15 petang. Semalam kita telah mendengar perbentangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. 250 bilion ringgit telah pun diinisiatifkan untuk merangsang ekonomi. Ada banyak reaksi daripada masyarakat, orang terbawah. Namun dalam banyak-banyak reaksi, saya ingin untuk bawa kita punya perhatian kepada satu reaksi. Ada orang daripada golongan T20, orang-orang berpendapatan tinggi, 20% daripada rakyat Malaysia yang berpendapatan tinggi, bertanya, apa yang aku dapat? Dan ada juga orang yang daripada golongan sederhana, M40, middle income, M40, yang mana mereka bertanya, aku perlu tapi kenapa aku dapat sikit, orang tu pun sikit, tapi orang tu terlalu banyak, Cik Kia dapat terlalu banyak. Aku perlu juga, tapi aku tak dapat macam Cik Kia. Aku dah kira, aku dapat kurang pada 4,000. Kenapa aku dapat sikit padahal dia dapat banyak? Kami income lebih kurang sama je. Maka tuan-tuan, hari ini kita ingin berkongsi isu tersebut. Kita sama-sama miskin, sama-sama memerlukan, tapi ada orang dapat lebih peruntukan dan ada orang dapat kurang peruntukan. Hari ini kita nak ajak tuan-tuan semua untuk bertadabbur beberapa ayat Allah Ta'ala yang saya quote daripada surah At-Taubah, surah Al-Hajj dan juga surah Al-Anfal. Tiga surah ini persamaannya adalah ia bercakap tentang isu yang sama, iaitu tentang peruntukan harta kerajaan kepada penerimanya. Peruntukan harta kerajaan kepada para penerima. Pada zaman Nabi Muhammad juga ada isu. Nabi Muhammad ni ada banyak watak. Selain daripada watak seorang Nabi, watak seorang ayah, watak seorang suami, Nabi Muhammad juga telah memegang watak selaku seorang pemerintah. Isu untuk menguruskan dana kerajaan lalu diberikan kepada rakyat adalah isu yang Nabi telah pun memegang watak itu, dan hari ini ada orang lain yang meneruskan delegasi Nabi untuk memegang watak pengurus harta kerajaan. Kerajaan ni ada harta, ada sumber hartanya, yang mana akhirnya kerajaan berhak untuk membelanjakan harta itu atas sebab A dan sebab B. Saya nak fokus pada isu kita, iaitu kerajaan menggunakan harta milik kerajaan untuk dikembalikan kepada rakyat dengan cara pakej rangsangan ekonomi semalam. Soalan, adakah kerajaan perlu menggunakan harta itu dan memberikan kepada segenap lapisan masyarakat tinggi dan rendah, yang kaya dan yang miskin? Sebahagian orang menganggap kami semua bayar cukai. Bahkan sebahagian orang yang berada di kategori T20, income yang tinggi, 20% yang income yang tinggi tersebut, mereka menganggap kami orang yang paling banyak bayar cukai. Kenapa kami dapat sikit? Maka tuan-tuan, saya suka untuk kita mulakan hari ini dengan kita semak apa yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 58. At-Taubah 58, Allah berfirman, wa minhum, dari kalangan mereka dalam ayat ni adalah orang-orang munafik di Madinah. Wa minhum, dari kalangan mereka orang munafik Madinah, man yalmizuka fis sadaqat, orang-orang yang mencela kamu Muhammad fis sadaqat, berkenaan dengan sedekah-sedekah itu. Sedekah dalam ayat ni adalah peruntukan kerajaan. Sedekah, konteks ayat dalam ayat ini adalah dana daripada kerajaan. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, daripada kalangan orang-orang munafik itu ada yang mencela kamu Muhammad, mencela kamu pemerintah terhadap peruntukan tersebut. Fa in u'tu minha radu, jikalau mereka diberi bahagian daripada peruntukan itu, radu, mereka reda, mereka suka, mereka puas hati. Wa in lam yu'tu minha, tapi kalau mereka tak dapat peruntukan tersebut ataupun mereka dapat sikit peruntukan tersebut, idahum yaskhabun, mereka serta-merta marah, tak puas hati. Tuan-tuan, ada orang mencela kamu Muhammad, pemerintah, terhadap dana-dana tersebut, peruntukan tersebut. Mereka dapat, mereka okey. Kalau mereka tak dapat, mereka akan serta-merta marah dan tak puas hati. Sound familiar? Maka tuan-tuan, memang benar, orang-orang yang tidak berpuas hati terhadap apa saja peruntukan yang telah diberikan kerana mereka dapat sikit ataupun mereka langsung tak dapat, sebenarnya Allah telah pun mengecam sifat tersebut sebagai sifat orang munafik.
Itu satu perkataan yang tegas yang saya sebutkan di sini kerana saya kut daripada surah At-Taubah ayat 58 sebentar tadi. Sebenarnya harta kerajaan ini untuk siapa? Tuan-tuan, dalam ayat 60 surah yang sama, tadi ayat 58, dalam ayat 60 surah At-Taubah, Allah Ta'ala memberitahu dana kerajaan ini adalah untuk siapa. Ayat 60, ramai orang menganggap ayat 60 yang saya akan kongsikan ini sebagai ayat asnaf zakat. Bukan tak tepat, namun dari segi konteks surah At-Taubah ini, ayat tentang sedekah dalam bahagian ini adalah daripada dana kerajaan, dan zakat adalah salah satu dana daripada kerajaan. Siapakah penerima dana daripada kerajaan? Allah berkata surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu li. Sesungguhnya sedekah itu, sedekah daripada kerajaan, li, untuk siapa? Lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Ini dua golongan yang paling aula, paling utama untuk terima sedekah, peruntukan daripada kerajaan. Lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir dan untuk orang miskin. Dalam konteks negara kita, siapakah fuqara wal masakin, fakir dan miskin? Bahasa ekonominya, mereka adalah B40. Mereka adalah golongan yang income bawah, income rendah. 40% orang berpendapatan paling rendah di Malaysia, ataupun angkanya adalah orang yang berpendapatan RM3,999 ke bawah. Sesiapa yang berpendapatan RM3,999 ke bawah dalam konteks ekonomi Malaysia, mereka adalah B40. Mereka ni adalah kategori fuqara wal masakin. Sebab itulah golongan-golongan fuqara wal masakin ini, mereka dapat bantuan perhatian nasional yang paling tinggi, RM1,600. Kemudian mereka juga dapat BSH, bantuan sara hidup, yang dalam kategori yang lain, dalam peruntukan yang lain, tapi mereka tetap dapat. Bantuan perhatian nasional ini tidak menafikan ataupun tidak memansuhkan BSH yang mereka dapat sebelum ni. Mereka dapat paling banyak. Dan kenapa mereka dapat paling banyak? Kerana peruntukan daripada kerajaan memang utamanya untuk lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir dan untuk orang miskin. Terdapat golongan M40, orang yang middle class income, 40% daripada rakyat Malaysia middle class income. Mereka mungkin tak fakir, tapi mereka miskin, masih lagi dapat bantuan perhatian nasional RM1,000. Sebab itulah mereka diutamakan. Dan itu antara benda yang paling awal diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam. Kemudian siapa lagi yang wajar dapat, yang Allah peruntukkan untuk dapat harta kerajaan? Allah kata yang ketiga, wal amilina 'alaiha, golongan yang tuan-tuan memanggilnya sebagai amil, golongan pemungut harta-harta kerajaan tersebut. Secara umumnya dalam konteks kita hari ini adalah pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan adalah pemungut harta daripada rakyat, pemungut cukai, pemungut zakat daripada rakyat. Mereka antara orang yang dikategorikan sebagai amil, orang-orang si pemungut. Maka Allah membenarkan amil, pemungut-pemungut, kaki tangan kerajaan untuk mendapat daripada dana tersebut. Justru itu dalam konteks semalam, kerajaan mengumumkan ada bantuan RM500 tambahan kepada golongan yang grade 56 ke bawah, kaki tangan kerajaan. Grade 56 ke bawah bukan tinggi, income mereka rendah, bererti mereka miskin. Tetapi oleh kerana mereka miskin dan pegawai kerajaan, mereka dapat ekstra RM500. Dan mereka layak kerana wal amilina 'alaiha, mereka dalam kategori orang-orang yang memungut, para pemungutnya. Yang keempat, wal mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, ataupun tuan-tuan memanggilnya dengan panggilan mu'allaf. Berbeza dengan selalu difahami, mu'allafati qulubihim, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Ramai orang menganggap orang-orang yang baru masuk Islam dan bla bla bla, dan itu bukanlah fahaman yang salah, benar. Cuma dalam konteks semalam, terdapat golongan insentif kerajaan yang fungsinya adalah untuk melembutkan hati orang ramai. Contoh, kerajaan telah memberikan diskaun TMB 15% dan juga internet percuma. Kenapa? Antara sebabnya kerana ingin mengarahkan tuan-tuan di pucuk hati tuan-tuan untuk stay dalam rumah. Tuan-tuan telah ada internet, tengoklah TV. Tuan-tuan dah ada internet, layarilah internet. Diskaun internet, diskaun TMB dah ada, tengoklah TV. Ini fungsinya, mu'allafati qulubihim. Golongan yang kelima, Allah menyebutkan wa firriqab, golongan-golongan yang terbelenggu lehernya. Wa firriqab, golongan yang terbelenggu lehernya.
ataupun terjemahan yang ramai orang buat adalah hamba. Tapi perkataan hamba tak tepat, kerana perkataan yang Allah guna firriqab, orang yang terbelenggu lehernya, mereka tak boleh ke kanan dan ke kiri. Sebab itu semalam diumumkan golongan B40 yang sakit. Sudahlah B40, fakir dan miskin, sangat sedikit income mereka, tapi mereka terkesan dengan COVID-19 ini. Mereka ada kuarantin dekat hospital sekarang, ataupun mereka dikuarantinkan dekat rumah. B40 yang sakit. Sebab tu mereka dapat sumbangan daripada MySalam sebanyak RM50 sehari. Sebab mereka kategori firriqab, golongan yang terbelenggu leher. Majikan-majikan diarahkan untuk bayar gaji pekerja. Majikan diarahkan untuk tak buang pekerja. Tapi majikan tak dapat sale, majikan tak dapat input, tak dapat income. Maka kerajaan faham mereka ini firriqab, golongan yang terbelenggu lehernya. Kerajaan bagi subsidi upah RM600. Maka itu hanya sekadar beberapa contoh bagaimana pemerintah memang berhak untuk menggunakan dana ini kepada golongan-golongan sasar yang Allah membenarkannya. Golongan yang keenam, wal gharimin. Golongan yang keenam, wal gharimin, golongan-golongan yang berhutang. Saya sangat yakin setiap segenap pelusuk masyarakat berhutang. Cuma dalam konteks saranan semalam ataupun perangsangan semalam, kerajaan mengumumkan banyak bentuk memoratorium, banyak bentuk tangguhan untuk membayar hutang. Sama ada hutang bank, hutang PTPTN, hutang sewaan kedai BSKL dan macam-macam lagi. Kenapa sewaan-sewaan tersebut, hutang-hutang tersebut diberi memoratorium? Kerana antara lain, kalian dalam kategori wal gharimin, orang-orang yang berhutang, berhak untuk dapat dana kerajaan. Wa fissabilillah, golongan yang ketujuh, wa fissabilillah, golongan yang berjuang di jalan Allah. Dalam konteks kita sekarang, kawan-kawan frontliner kita, para sahabat kita yang berada di medan hadapan, mereka sedang fissabilillah. Semoga-moga mereka diterima sebagai syuhada kalau mereka mati. Kawan-kawan kita ini fissabilillah. Sebab itulah kerajaan memperuntukkan untuk para doktor ekstra elam khas RM600, dan sahabat-sahabat kita yang polis, askar, rela, Jepam dan seumpamanya elam khas RM200. Kenapa? Wa fisabilillah, kerana mereka kategori yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan golongan ke-8 yang Allah sebutkan, wa ibnus sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tuan-tuan panggil musafir. Untuk kategori musafir, saya rasa tak ada disebut semalam apa-apa kategori. Tapi secara umumnya itulah 8 golongan yang mana Allah membenarkan peruntukan daripada kerajaan sampai kepada mereka. Adakah orang yang tak termasuk dalam mana-mana 8 kategori tak berhak? Bukan tak berhak. Cuma 8 kategori ini adalah kategori yang lebih dan paling utama. Saya harap saya sampaikan maksud ini dengan jelas. Saya ulang, bukanlah seandainya kita tak termasuk dalam 8 kategori, tidak bererti kerajaan tak boleh memperuntukkan apa-apa untuk kita. Cuma 8 kategori ini perlu diberi fokus utama dahulu. Maka tuan-tuan yang berada dalam kategori kategori T20, golongan-golongan yang higher income, 20% yang paling rakyat Malaysia ni, tuan-tuan kategori mana? Ataupun tuan-tuan yang M40, middle class income, 40% rakyat Malaysia middle class income, gaji tuan-tuan 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Tuan-tuan betul miskin dan terjejas, tapi tuan-tuan tak boleh merungut kalau dapat lebih kurang daripada sahabat-sahabat kita yang lain dapat. Surah Al-Hashr ayat 7. Dalam surah Al-Hashr ayat 7, Allah menyenaraikan beberapa penerima yang perlu diutamakan, dan di akhir ayat tersebut Allah berkata, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Allah menyusut sebegini agar harta itu, peruntukan itu tidak berlegar hanya di kalangan orang-orang yang aghniya, yang berkecukupan, yang kaya di kalangan kalian. Ingat tuan-tuan, peruntukan ini diutamakan kepada 8 golongan tadi kerana majoriti orang yang bukan kategori 8 golongan tadi aghniya, mereka ni cukup. Saya tak mau guna perkataan kaya, sebab sebahagian kita perkataan kaya ni kelihatan macam pakai kereta mewah. Saya tak ada kereta mewah, tapi tuan-tuan, secara umumnya saya hidup hari-harian aghniya, cukup. Saya kategori M40, middle class income. Tapi hidup saya bukanlah merempat. Saya bukanlah orang yang sangat tertekan. Saya aghniya, cukup. Bukan tak cukup, cukup.
Maka tuan-tuan, Allah menyusun agar 8 golongan ini diberi keutamaan kerana agar harta itu tidak bertebaran berlegar hanya di kalangan orang-orang yang cukup. Jadi, apa reaksi dan apakah tindakan yang ma'ruf, yang patut untuk kita, golongan T20 dan golongan M40, reaksikan dan bertindak? Semalam kita telah berkata, orang beriman adalah wali kepada orang beriman lain. Kita mesti cover satu sama lain. Kita mesti lindung satu sama lain. Bagaimana kita bereaksi terhadap semalam? Bagaimana kita bertindak? Apakah tindakan patut kita terhadap isu ini? Maka tuan-tuan, ayuh kita kembali kepada surah At-Taubah yang awal tadi. Kali ini kita lihat ayat 59. Apa Allah sebut dalam ayat 59? Allah menegur kepada orang-orang munafik tersebut. Walaula annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Alangkah baiknya kalau orang-orang ini redha, puas hati terhadap apa sahaja yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul. Ini penting. Orang munafik ini bukan tak dapat langsung. Orang T20 bukan tak dapat langsung. Orang yang M40 bukan tak dapat langsung, cuma dapat kurang berbanding orang lain. Maka Allah berkata, alangkah baiknya kalau mereka redha dengan apa yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada mereka. Wa qalu, dan alangkah baiknya kalau mereka berkata, instead of mengeluh, instead of merungut, mereka berkata, hasbunallah, tak apa, kami tak dapat, tak apa, hasbunallah, cukuplah Allah untuk kami. Sayu'tinallah man fadlihi wa rasulih. Tak apa, Allah dan Rasul dia akan bagi kurniaan-kurniaan lain next round, next time akan bagi. Ya tuan-tuan, bukan setiap kali pemerintah membuka mulut asal peruntukan mesti untuk golongan ini. Saya bagi contoh. Semalam ada juga disentuh tentang kemudahan easy loan untuk sektor-sektor tertentu. Dalam bajet setiap tahun ada bahagian dan peruntukan untuk merancakkan ekonomi. Dan sebahagian syarikat-syarikat yang dikatakan sebagai syarikat besar, perniagaan besar, juga mendapat manfaat. Sabarlah, ini bukan bajet, ini cuma rangsangan ekonomi. Sabarlah giliran kalian. Maka Allah berkata, alangkah baiknya kalau mereka instead of mengeluh, mereka kata, hasbunallah, tak apa, cukup Allah untuk kami. Sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluh. Next round, Allah dan Rasul akan bagi kepada kami daripada kurniaan-kurniaan mereka. Inna ilallah raribun. Sesungguhnya hanya kepada Allah kami bergantung harap. Tentu ini tindakan yang patut untuk orang-orang yang cukup, yang berkecukupan untuk buat. Pendek kata, bersyukur. Allah kan ada. Dalam surah Al-Hashr, kita semak ayat 9. Allah menyebut dalam surah Al-Hashr, yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah memuji orang-orang Ansar. Ansar adalah golongan yang penduduk asal Madinah. Allah memuji orang-orang Ansar apabila Nabi memperuntukkan, ataupun lebih tepat Allah memperuntukkan lebihan peruntukan untuk muhajirin. Muhajirin adalah golongan yang, saya guna istilah, pendatang. Golongan yang pendatang. Mereka hijrah, mereka asalnya duduk di Mekah, mereka masuk Islam, mereka pindah ke negara Islam, iaitu Madinah. Ansar penduduk asal Madinah, muhajirin pendatang. Dari segi status ekonomi, golongan muhajirin, mereka status ekonomi mereka adalah lebih rendah. Mereka lebih banyak fakir, mereka lebih banyak miskin, mereka lebih banyak itu dan lebih banyak ini. Kesimpulan, mereka dapat lebih banyak peruntukan. Adakah semua rakyat Madinah yang asal, Bumi Putra, adakah semua rakyat asal Madinah itu kaya-kaya semua? Tak. Ada Ansar yang miskin juga. Tapi apa Allah sebut tentang Ansar-Ansar ini? Allah kata, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar ini Allah suka. Mereka buat apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang kepada orang-orang yang hijrah datang ke negara mereka, ke negeri mereka. Allah memuji Ansar kerana Ansar ada perasaan sayang kepada orang yang menerima manfaat lebih banyak daripada dana kerajaan tersebut. Kita cukup, kita hendaklah sayang orang yang kerajaan berikan dana yang lebih kerana mereka saudara kita kan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Tidak kamu dapati dalam diri orang Ansar
dalam diri orang-orang ini hajah, terasa teringin mimma utu, terhadap apa yang saudara mereka tu dapat. Mereka tak rasa teringin pun. Mereka suka pula kawan mereka dapat, bahkan dapat lebih daripada mereka. Ayat seterusnya, wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mengutamakan saudara mereka itu, muhajirin, lebih daripada mereka sendiri. Kesimpulannya tuan-tuan, kalau kawan kita dapat lebih, kita kata alhamdulillah, syukur, I'm happy for you. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka tu sendiri sebenarnya ada dalam keadaan kekurangan. Ya tuan-tuan, ada M40 yang dapat 1006, ada M40 yang dapat 2000, ada M40 yang dapat kosong. Saya tahu ada. Kenapa ada? Kerana ada orang dapat lebih sebab dia buat Grab, dia dapat ekstra. Ada orang M40 kerja kerajaan dapat ekstra. Ada orang M40 tak ada loan dapat ekstra. Ada orang M40 duduk rumah sewa dapat ekstra. Ada orang M40 yang tak macam tu. Bukan semua orang macam Cik Kia. Tak, bukan semua orang. Tapi tuan-tuan, kalau kita kenal satu keluarga, satu orang yang macam keluarga Cik Kia, syukurlah untuk mereka. Tak payahlah jealous. Jadilah macam Ansar. Tuan-tuan nak masuk syurga seperti Ansar kan? Maka jadilah macam Ansar. Di akhir ayat 9, Allah berkata, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, siapa yang menjaga diri dia dari dipengaruhi sifat kedekut, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ini orang-orang yang telah berjaya. Tuan-tuan, kita tidak boleh tengok orang lain dapat peruntukan yang lebih. Allah kata, sesiapa yang halang, jaga diri dia daripada kena sifat kedekut, dia berjaya. Kesimpulannya, kita tak suka untuk bersyukur dan bergembira terhadap apa yang kawan kita dapat sebab kita kedekut. Jagalah kita daripada sifat kedekut tersebut. Nak masuk syurga kan? Seterusnya tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan lihat surah yang ketiga kita bincang hari ini, surah Al-Anfal. Al-Anfal terjemahannya adalah harta rampasan perang. Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, sejak ayat 1 lagi, saya bagi setting dulu. Surah Al-Anfal ini adalah apabila para sahabat menang perang Badar, para sahabat mula claim teringin-ringin harta itu dan harta ini. Mereka kata itu aku nak, ini aku nak, itu aku nak, ini aku nak. Sebab mereka menang perang Badar, mereka menyumbang. Maka tuan-tuan, bagaimanakah Allah menyelesaikan dispute para sahabat apabila para sahabat sedang teringin-ringinkan harta tersebut? Allah mematikan perbincangan mereka pada ayat 1. Allah berkata, Qul Muhammad, kau sebut, kau bagi tahu dekat sahabat-sahabat kau ni, Al-Anfal lillah wa Rasul. Seluruh Al-Anfal itu, seluruh harta itu milik Allah dan Rasul. Korang tak nak share, korang senyap. Seluruh harta itu milik Allah dan Rasul. Korang tak nak share, senyap. Ataupun dalam konteks kita hari ni, seluruh harta itu adalah milik kerajaan. Kau diam. Duit tu bukan duit kau. Duit tu duit kerajaan. Dana itu dana kerajaan, bukan duit kau. Maaf saya guna bahasa yang sikit kasar, tapi ringkasnya macam tu. Duit itu dana kerajaan, bukan dana kau. Kau diam. Al-Anfal lillah wa Rasul. Harta rampasan perang tu milik Allah dan Rasul semuanya. So apa kita nak buat? Allah sambung, fattaqullah. Apa korang kena buat adalah, ingat, milik Allah dan Rasul. Korang takwa kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum. Yang patut kalian buat, perbaiki keadaan sesama kalian. Korang tahu tak, kerana kalian membicarakan bab harta ini, kalian mula merasa benci kepada jiran kalian kerana dia dapat lebih. Kalian mula rasa iri hati terhadap saudara kalian kerana dia dapat lebih. Kalian mula merasa-rasa benci, mengutuk-ngutuk orang lain yang mungkin dia sama dengan kita dari segi income, tapi dia dapat lebih. Allah kata jangan. Wa aslihu zata bainikum. Baikilah keadaan sesama kalian. Kemudian Allah menyebut beberapa perkara lagi, tapi saya nak skip pada ayat 3. Ayat 3, Allah menyeru apa yang patut kalian fokus buat sebenarnya bila kalian bercakap tentang harta. Bila bercakap tentang harta, ingat nombor 1, harta itu milik Allah dan Rasul, milik kerajaan. Biar kerajaan yang uruskan nak bagi kepada siapa. Korang jangan kisah. Baiki keadaan sesama sendiri, jangan gaduh. Di akhir bahagian tersebut Allah berkata, wallazina yuqimuna as-salah. Orang beriman, instead of memikirkan tentang peruntukan kerajaan, apa kena fikir? Allazina yuqimuna as-salah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menegakkan, mendirikan solat. Sepatutnya korang fikir macam mana nak solat, sambung abdikan diri kepada Allah.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebahagian harta yang Tuhan kurniakan kepada mereka, mereka belanja balik, infak balik, sumbang balik. Ini penting tuan-tuan. Orang yang ada sikit harta, lebihan harta, kerajaan beri sedikit tambahan, fokusnya bukan untuk dapat lebih. Fokusnya apa dia? Mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk mereka sumbangkan semula. Fokus yang patut kita bincangkan adalah apa aku nak sumbang balik, bukan apa yang aku nak ambil. Terutama sekali apabila kita bukan kategori 8 kategori yang asal tadi. Terutama sekali kalau kita bukan kita bukan B40. Kita bukan golongan yang income terlalu rendah. Kita bukan fakir. Ataupun kita bukan orang yang sangat miskin. Patutnya kita memikirkan sahabat-sahabat kita yang mudarat. Kita tak terlalu melarat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah memanggil orang-orang yang instead of fikir peruntukan, dia fikir apa dia nak sumbang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang-orang yang beriman, benar-benar beriman. Beriman, benar-benar beriman. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, apa tindakan yang makruf, tindakan yang patut kita, orang-orang yang dapat kurang daripada orang lain buat? Satu, redha dengan apa yang diperuntukkan, puas hati dengan apa yang diperuntukkan, jangan mengeluh. Dua, kita yakin Allah akan beri pemberian lain next round, next time. Kita yakin kita punya turn akan ada, kita ada bahagian dalam rezeki Allah Ta'ala. Tiga, kita mesti cintai, sayang orang yang lebih memerlukan, kawan-kawan kita yang dapat lebih, bergembiralah kerana mereka dapat, alhamdulillah. Yang keempat, kita tidak rasa teringin terhadap peruntukan yang orang lain dapat tersebut. Then look even at the tips of your eyes. Jangan tengok. Dan yang kelima, dan inilah yang perlu saya tekankan sangat-sangat, kita yang lain ini perlu lebih fokus untuk lebih menyumbang dan bukannya untuk lebih menerima. Ingatlah, itu bukan harta kita pun. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, innallah ma'as sabirin. Kalau tak dapat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, tentang perkara yang kelima tadi, untuk lebih menyumbang, saya menyuruh semua untuk teruskan menyumbang meskipun hanya RM10 kepada tabung bantuan bencana negara, yang mana dalam bank muamalat, nombor akaunnya saya telah pun tulis dalam description video ini. Ayuh tuan-tuan, fikir untuk lebih menyumbang, bukannya fikir untuk lebih menerima. Terima, dapat, alhamdulillah. Tak dapat, menyumbang. Wallahu alam. Itu saja daripada saya, perkongsian untuk kali ini. Jumpa dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.